Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu kita pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kitab Penawar Bagi Hati. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk kepada suatu bab yang baru, iaitu bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Jadi tuan-tuan boleh membuka muka surat 51. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang yang lain. Jadi tuan-tuan, pengarang menerangkan kepada kita bahawa membesarkan diri maknanya di sini pengarang ingin menyatakan maksud ataupun pengertian membesarkan diri. Sebelum itu tuan-tuan, kita mesti faham bahawa membesarkan diri adalah satu perangai yang dicela di sisi syarak. Syarak tidak suka perangai ataupun tabiat sifat ini pada manusia. Okay? Jadi makna membesarkan diri itu, maknanya takabur ni, apa maksud takabur? Bahawa melihat ia, maknanya melihat, memandang seseorang itu akan dirinya. Dia melihat diri dia tu lebih daripada orang lain. Lebih, tuan-tuan, lebih dari sudut apa? Lebih di sini dari sudut kesempurnaan. Dia merasakan bahawa diri dia lebih sempurna daripada orang lain. Apa beza, tuan-tuan, di antara takabur dengan azamah? Apa beza, tuan-tuan? Takabur, dia merasakan diri dia lebih daripada orang lain, bahkan dia memandang seseorang itu hina daripada dia. Berbeza dengan azamah. Azamah, tuan-tuan, dia sekadar merasakan bahawa dirinya lebih daripada orang lain, tetapi dia tidak memandang hina pada orang lain. Berbeza dengan takabur. Okay. Pada sifat kesempurnaan disebut. Maknanya dia merasakan lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Contoh, dia merasakan dia lebih cantik daripada orang lain. Dia merasakan dia lebih handsome daripada orang lain. Dia merasakan dia lebih kaya daripada orang lain. Pangkat dia lebih tinggi pada orang lain. Ini semua termasuk dalam yang dikatakan sifat takabur. Bukan sekadar itu sahaja, tuan-tuan. Dari segi ilmu pun, sekiranya seseorang itu merasakan bahawa ilmunya lebih daripada orang lain, ilmunya lebih tinggi daripada orang lain, itu termasuk dalam pengertian takabur.
di sisi syarak. Oleh yang demikian, tuan-tuan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita salah guna, ia akan merosakkan kita. Oleh yang demikian, ia perlu kepada kawalan. Apa yang dapat mengawal kita? Tuan-tuan, puan-puan, apa yang dapat kawal kita? Iaitu yang pertama, ilmu, mesti ada ilmu. Dan yang kedua, beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Dua ini dapat mengawal nikmat yang kita dapat. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan gunakan nikmat yang ada ke jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita terus. Dan melihat ia, ini yang saya sebut tadi, dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Itulah, tuan-tuan, dia merasakan diri dia lebih sempurna, kan, dan melihat orang lain hina daripadanya. Itulah pengertian kepada sifat takabur. Waliyahzubillah. Maka kata pengarang, ia setengah daripada sifat kecelaan di sisi syarak lah, yang di dalam hati, sifat yang dicela di sisi syarak, dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Sebab, tuan-tuan, takabur, orang nampak tak sifat takabur? Tak, dia bermain di dalam hati dia, kan? Dia merasa diri dia hebat. Orang tak tahu, dia rasa macam tu. Dan sifat ini dia kata sebesar-besar maksiat. Maknanya, ibaratnya, tuan-tuan, maknanya sebesar-besar ni kepala maksiat. Banyak-banyak maksiat, yang paling besar, ketua dia, tuan-tuan, inilah sifat takabur. Kalau kita ibaratkan kereta api tu, tuan-tuan, yang panjang tu, kepala kereta api tu, kepala kereta api tu, sebesar-besar maksiat. Dan maksiat ni disebut tersembunyi, tersembunyi, tuan-tuan. Sifat ini amat menakutkan kita. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana kalau maksiat yang zahir, tuan-tuan, orang dapat menegur kita. Contoh, kita buat suatu sifat yang tidak baik, apabila rakan kita tengok, kalau masa kecil dahulu, tuan-tuan, kita buat salah, mak kita nampak, mak kita tegur. Tapi sifat takabur, sifat yang tersembunyi, maknanya tidak ada orang yang dapat menegur kita. Jadi kita mesti jauhkan sifat ni, tuan-tuan. Telah berfirman Allah Ta'ala, fabi'sa maswal mutakabbirin. Artinya, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, iaitu api neraka Jahannam. Maknanya, Allah sediakan neraka Jahannam bagi orang yang memiliki sifat takabur ini. Takabur. Jadi, alhamdulillah, tuan-tuan, pada pagi ini kita telah memahami maksud takabur, iaitu membesarkan diri di sisi syarak. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan sambung kuliah kita ataupun tazkirah ringkas saya pada waktu yang lain. Jadi saya tangguh kuliah pada pagi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.